Jadi malam ni tuan-tuan, saya nak jawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Susah Agung Bersatu. Beliau mengatakan bahawa Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah mencabar beliau sehingga menyebabkan beliau meninggalkan UMNO. Dan yang seronoknya, Datuk Seri Hamzah mengatakan beliau meninggalkan UMNO kerana konsisten dalam memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Dan beliau lanjutkan ulasan beliau dengan mengatakan bahawa Datuk Seri Zahid ini seolah-olah seumpama seperti ikan yang sudah busuk di kepalanya. Oh, dahsyat tuan-tuan. Saya sebenarnya malas nak menjawab Datuk Seri Hamzah ni. Dah lama saya tak jawab beliau ni, tetapi saya rasa agak terkilan. Beliau memberikan justifikasi meninggalkan parti kerana konsisten konsisten memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Jadi saya nak jawab malam ni dengan fakta saja. Saya nak jawab dengan fakta saja. Pertama sekali, Datuk Seri Hamzah, kalau misalnya beliau konsisten dalam soal memperjuangkan agama, bangsa dan negara, beliau sedar tak beliau meninggalkan UMNO menyertai sebuah parti yang merupakan parti yang ditubuhkan khusus untuk membenamkan UMNO yang dilahirkan pada 11 Mei tahun 1946 dengan semangat orang-orang Melayu berjuang untuk menentang Malayan Union atas nama perjuangan agama, bangsa dan negara. Jadi macam mana dia meninggalkan parti yang memperjuangkan agama, bangsa dan negara, dan dia masuk parti yang nak kuburkan UMNO ni? Dia anggap ianya sebagai meneruskan perjuangan, dan ianya dianggap sebagai istiqamah ataupun konsisten dalam memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Sedar tak beliau bahawa parti itu bukan hanya nak membenamkan UMNO, tetapi Bersatu ini sendiri ditubuhkan atas cadangan daripada DAP. Tuan-tuan, kenapa DAP cadangkan supaya Bersatu ditubuhkan? Tidak lain tidak bukan ialah untuk memecah belahkan orang Melayu, untuk menarik sokongan yang hari ini dinikmati oleh UMNO melalui pengundi-pengundi Melayu ini, untuk memecahkan monopoli UMNO. Maka ditubuhkan Bersatu atas cadangan Lim Kit Siang, tuan-tuan. Dan jangan kita lupa, kerana tertubuhnya Bersatu inilah, walaupun sebelum ini DAP berpuluh tahun cuba menjatuhkan UMNO, cuba menjatuhkan parti yang ditunjangi oleh orang Melayu, gagal. Bila datang Anwar Ibrahim dan juga PAS untuk bersatu dengan DAP untuk menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional, gagal. Tetapi bila pemimpin-pemimpin UMNO yang pernah hidup senang lenang, anak-anak menjadi bilioner seperti Mahathir Mohamad, 22 tahun menjadi Perdana Menteri dan Presiden UMNO, kerana kecewa nasib anaknya tidak dapat diangkat menjadi naib Presiden UMNO dan kroni-kroninya tidak dapat lagi projek IPP yang telah diambil alih projek itu oleh Edra Energy, iaitu anak syarikat 1MDB. Maka akhirnya, tuan-tuan, dendam kesumat Mahathir ini telah dizahirkan dengan pengeluaran Mahathir daripada UMNO, dan dia cium mulut pula dengan DAP yang sebelum ini dikatakan parti yang resis, parti yang anti-Melayu, parti yang anti-Islam. Dan hari ini Datuk Seri Hamzah mengatakan bahawa dia menyertai Bersatu yang bersekongkol dengan DAP untuk menjatuhkan parti Melayu UMNO ni. Dia anggap ianya sebagai perjuangan menegakkan agama, bangsa dan negara. Jadi saya pun tak tahu nak cakap apa dengan Datuk Seri Hamzah Zainuddin.
Kalau dia bilang bahawa Datuk Seri Zahid ini umpama seorang pemimpin yang sudah rosak, umpama macam kepala ikan. Kalau kita nak beli ikan, dia kata kita tengok kepala dia dulu. Kalau kepala dia dah busuk, takkan kita nak beli ikan ni. Dia menggambarkan seolah-olah macam UMNO ni dipenuhi oleh orang-orang yang dah rosak, dan kepala dia ni yang paling rosak lah umpamanya. Saya nak beritahu dengan Hamzah Zainuddin, memang betul UMNO memang ada orang yang rosak. Tetapi Alhamdulillah, orang-orang yang rosak, orang-orang yang terpalit dengan skandal rasuah, orang-orang yang terpalit dengan salah guna kuasa, orang-orang yang bermasalah. Dan jangan lupa, kita pun tahu apa yang dihadapi oleh Angah ataupun Faizal. Kita tahu. Kita malah nak cakap je. Kita pun tahu bukan Faizal pun yang buat kerja dengan SSM tu. Dia jadi broker saja. Kita tahu semua tu. Kita tahu sampai ke level peranan Datuk Seri Khairi Mat Jahaya, semua kita tahu. Itu pun lebih kurang broker juga. Tentang bagaimana ketua pengarah SSM cerita tu, semua kita tahu. Dan kita lebih daripada tahu kenapa akhirnya beliau meninggalkan UMNO. Saya nak beritahu dengan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kita belum lupa bila mana kita kalah pilihan raya. Orang lain, setidak-tidaknya orang macam Datuk Seri Mustafa Muhammad, peringkat awal dia tidak ada niat pun nak meninggalkan UMNO. Itu sebab dia bertanding Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dia bertanding Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dan dia menang nombor 1, tuan-tuan. Saya yakin kalau tanya batang tubuh dia, dia nak tak tinggalkan UMNO, pasti dia tak nak. Tapi lepas 3 kali, tuan-tuan, 3 kali dipanggil oleh bahagian AMLA, bila diugut oleh Daim, Daim kata nak dakwa bukan setakat dia, nak dakwa isteri dan anak dia, kerana sebahagian daripada dana yang diberikan oleh Datuk Seri Najib untuk pengundi luar negeri Kelantan masuk sebahagiannya ke dalam akaun isteri dan anak Datuk Seri Mustafa Muhammad. Atas sebab itulah dia meninggalkan UMNO. Hari ni kita dengar khabar dia pun nak balik pada UMNO. Tapi nak buat macam mana? Dah terlambat. Dah terlambat. Saudara, kita pun tahu Datuk Seri Hamzah memang lepas kita kalah pilihan raya, dia bertanding pun tidak jawatan MKT. Dia tidak mengekalkan. Berbeza dengan Datuk Seri Mustafa Muhammad. Dan kita pun tahu Angah ataupun Faizal tu sudah dipanggil oleh pihak SPRM. Jadi tak payahlah bagi alasan dia dicabar ke apa benda ke, kenyataan presiden ke, kan. Kalau dia boleh terima hakikat, dia tak cukup kuat untuk berhadapan dengan ugutan-ugutan daripada Pakatan Harapan. Saya rasa lebih terhormat kalau dia mengaku. Lebih terhormat kalau dia mengaku dia meninggalkan UMNO kerana ugutan-ugutan daripada orang yang cuba nak mengenakan anak dia. Jadi tak payahlah mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa. Kalau katalah Datuk Seri Zahid ini dia umpamakan macam kepala ikan yang sudah busuk, saya nak beritahu dengan Datuk Seri Hamzah, yang kamu masuk parti ni, parti yang kamu masuk ni, nombor 1, kepala dia siapa? Kepala dia dulu, pengurusinya ialah Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir, apa gelaran dia tak dapat? Bapa perompak negara dapat. Sebagai orang yang mengayakan anak dapat tu, sebab anak dia seorang pun tak berjaya menjadi jutawan. Semua billionaire. Kroni-kroni dia habis dikayakannya. Kemudian kita lihat Presiden Bersatu. Siapa dia? Adakah akhlak dia seperti mana yang diperkatakan oleh
Datuk Seri Hamzah, dia kata nak jadi presiden parti mesti akhlak bagus. Bagus sangat ke akhlak Tan Sri Muhyiddin Yassin? Bini sendiri dengan bini orang pun dia tak boleh beza. Sehingga hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin gagal untuk menyaman balik Stanley Agustin yang merupakan suami kepada Nik Haji. Bila mana Stanley mengatakan bahawa beliau bercerai dengan isteri dia, puncanya ialah kerana hubungan sulit antara Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Nik Haji. Kenapa sehingga hari ini tidak ada sebarang saman ke atas Stanley. Dan kita cabar Tan Sri Muhyiddin Yassin bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi bahawa dia tidak pernah pun ada hubungan sulit dengan Nik Haji. Kenapa dia tidak berani? Kalau dia tak bersalah, bersumpahlah. Buat macam mana Datuk Seri Najib buat, bermubahalah. Tapi tak berani, tuan-tuan. Belum lagi kita cerita, kalau nak cerita tentang integriti. Dia kata soal integriti. Saya nak beritahu di mana letaknya integriti. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kepala ikan busuk bersatu. Di mana letaknya integriti dia? Kita tak pernah lupa lagi. Saya daripada kecil lagi, bapa saya dah cerita tentang bagaimana tanah-tanah di Johor dijual oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sehingga kan last kali tuanku pun tak nak tengok muka Tan Sri Muhyiddin di Johor. Bila almarhum Sultan Iskandar meninggal ni mangkat, kita belum lupa Tan Sri Muhyiddin tak boleh terus pergi ke istana. Dia terpaksa menunggu dekat Hayat Sarjana untuk dapat clearance. Nak pergi beri penghormatan terakhir pun ada masalah. Kita belum lupa, tuan-tuan. Sampai bapa saya cerita saya, dia kata Tan Sri Muhyiddin menangis di tanah perkuburan Muhammadiyah. Bila orang tanya, Tan Sri, siapa yang meninggal yang menyebabkan Tan Sri menangis tak esak-esak ni? Dia kata, aku menangis bukan kerana ada orang meninggal. Aku menangis kerana inilah satu-satunya tanah yang aku tak boleh jual kepada Singapura. Sampai ke tahap macam tu orang buat lawak, tuan-tuan. Ini orang buat lawak, tuan-tuan. Ini bapa saya cerita. Saudara, kalau nak cerita tentang apa yang dinikmati oleh Berjaya, oleh YTL di Johor, banyak panjang ceritanya, tuan-tuan. Nak cerita tentang Bistarinet, nak cerita tentang Iris. Saya rasa Hamzah sebagai Menteri Dalam Negeri, dia lagi tahu betapa busuknya kepala ikan bersatu ni, tuan-tuan. Jadi sebelum mengata orang, Datuk Seri Hamzah, cermin dulu pemimpin-pemimpin kamu. Orang yang bersaing dengan kamu nak menjadi jawatan timbalan Perdana Menteri, siapa dia? Azmin Ali. Azmin Ali, saya rasa Datuk Seri Hamzah lebih tahu bahawa dakwaan yang dikenakan ke atas Datuk Seri Azmin yang dilindungi oleh pengurusi Bersatu dulu, Tuan Dr. Mahathir, dan juga Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Datuk Seri Hamzah lebih daripada tahu kerana beliau ada video, macam-macam video. Bukan setakat video Azmin Ali dia ada, bukan setakat video Anwar Ibrahim dia ada, bukan setakat video Nurul Izzah dia ada. Saya rasa semua orang punya video yang kita tak pernah dengar pun Datuk Seri Hamzah ada. Jadi kita merayu pada Datuk Seri Hamzah bersikap adil lah, kan. Saya simpati sebenarnya dengan Datuk Seri Hamzah. Saya tahu Datuk Seri Hamzah hati dia masih lagi dengan UMNO. Saya doakan satu hari nanti bila Bersatu sudah terkubur, dia akan kembali. InsyaAllah satu hari nanti pasti akan ada Presiden UMNO ataupun mana-mana pemimpin UMNO yang akan menerima Datuk Seri Hamzah kembali ke dalam UMNO ni, insya-Allah. Jangan bimbang. Orang UMNO ni banyak pemaaf. Dia marah sikit sekarang ni, tak semestinya dia akan marah selama-lamanya. Tapi janganlah kata macam-macam kat Presiden UMNO ni. Sebab bila cakap macam-macam kat Presiden UMNO ni, suka tak suka kita kena jawab.
Dan bila kita jawab tu perit. Bila kita jawab tu perit. Itu pun banyak benda kita tapis. Jadi kita minta bertandinglah secara profesional. Tak payah nak kata ikan busuk ke, durian mentah ke, kembung perut ke. Sebab kalau kita jawab nanti senak perutnya. Okey, jadi malam ni saya yakin ramai orang sudah bersedia dengan soalan-soalan. Minta maaf semalam ada yang bagi soalan kita tak sempat nak menjawab, sebab semalam pun saya rasa saya ceramah dekat Terengganu total campur dengan ceramah Datuk Seri Razif. Dia ceramah dah 15 minit. Semua sekali dekat 2 jam 14 minit. Masuk sesi jawab. Jadi tak sempat nak jawab. Jadi siapa yang ada soalan boleh ajukan soalan di talian 011 3595 4044. Okey, silakan. Okey tu. Mengenai kenyataan Datuk Seri Hamzah juga tadi tu Ya. Dia kata dia sebenarnya niat dia untuk perjuangkan bangsa, agama dan Avatar lah kononnya. Alhamdulillah. Tapi dia kata perjuangan ni tak semestinya bendera perlu bendera yang sama tu. Bendera kala-kala lain-lain boleh juga. Ya. Bendera colour lain-lain pun boleh lah. Tapi niat tu yalah, untuk bangsa dan agama. Yang lagi sedapnya dia kata zaman Rasulullah pun banyak pakai bendera. Saya nak beritahu zaman Rasulullah tak ada parti politik. Tidak ada parti politik. Itu sebab kalau orang PAS kata undi PAS masuk syurga, kita nak beritahulah zaman tu PAS pun tak ada. Apatah lagi bersatu. Tetapi Rasulullah banyak berpesan kepada kita tentang pentingnya kita istiqamah dalam perjuangan. Pentingnya kita istiqamah dalam perjuangan. Rasulullah tak pernah mengajar kita meninggalkan perjuangan bila mana kita tewas dalam sesuatu peperangan. Kita lihat kawan kita ni, bila kita kalah pilihan raya, walaupun dia sebelum itu seorang menteri, tapi dia tinggalkan kita. Bukan hanya dia tak bertanding jawatan MT, padahal dia, bagi saya, Datuk Seri Hamzah ni antara orang yang berpotensi. Antara orang yang berpotensi. Kalau dia bertanding itu hari jawatan naik presiden, saya rasa dia menang. Sebab UMNO pun bukanlah ramai sangat pemimpin, tetapi sebab dia tidak konsisten. Cuba kalau ketika kita kalah tu dengan kekayaan yang ada pada dia, dia kaya ni sebab meniaga. Dia meniaga bukan dalam negara dia meniaga luar negara pun banyak. Sebenarnya anak dia ni tak payah pun nak pakai adik patubari ni. Tak perlu. Dengan kekayaan Datuk Seri Hamzah di luar negara, lebih kaya daripada kekayaan Ismet Ulam Raja. Sewajarnya lah. Tak payahlah nak buat desakan-desakan supaya presiden letak jawatan. Lepas tu tak nak letak jawatan, dia gunakan alasan itu untuk meninggalkan UMNO. Sebab macam saya sebut, kalau kita marah pun dekat presiden kita, tak perlulah kita sampai menghukum parti kita. Apa dosa UMNO kepada kamu? Bukankah UMNO ini yang telah menaikkan kamu? Kalau nak kira dia marah dekat Datuk Seri Zahid, saya malam ni saya terpaksa cerita lah. Dia sedar tak daripada jawatan hanya timbalan menteri, siapa sebenarnya yang meyakinkan Datuk Seri Najib untuk melantik dia sebagai menteri? Datuk Zahid. Dia orang ni sebenarnya buddies dulu, kawan baik. Betul lah apa Datuk Seri Hamzah cakap tu, they are good friends. Datuk Zahid lah yang meyakinkan Datuk Najib, Presiden UMNO ketika itu, Perdana Menteri ketika itu, untuk bagi Hamzah menteri penuh. Dan kita pun tak nafikan, dia antara orang yang bagi saya lah, banyak-banyak pemimpin UMNO yang saya tengok. Kalau saya duduk dalam Stratcom dulu, Strategic Communication, saya tengok dia cakap dengan dia punya bahasa Inggeris pun bagus apa semua, saya nampak dia very talented.
Tapi sedih saya. Sepatutnya dia membantu kita dengan kekayaan yang dia ada tu. Ketika UMNO dah kalah, gunakan kekayaan itu kan, lawan musuh-musuh politik kita ni. Kalau tidak pun duduk diam-diam finance kita daripada belakang pun memadai.